السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jamaah kaum muslimin yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah bertemu kita pada minggu ini, yang mana kita akan memasuki ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-20 pada pagi ini. InsyaAllah nota akan diberikan kepada tuan-tuan pada esok pagi insyaAllah, kerana saya buat lebih kurang 140 salinan. Kedai pun dia cuti model Rasul. InsyaAllah saya akan bawa pada tuan-tuan pada hari berikutnya. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-20, izinkan saya menyebutkan kronologi bagaimanakah kisah penduduk sebuah kota yang didatangi 3 Rasul. Cakap Ali yang tuan-tuan tengok di hadapan ni, sebenarnya cakap Ali ni ada pada tajuk sinopsis ringkas surah Yasin yang ada pada nota yang pertama yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dalam surah Yasin ni, kita sudah sedia maklum, bermula ayat 13 sehingga ayat nombor 29, ia berkaitan dengan satu cerita benar. Maknanya dalam surah Yasin ni rupa-rupanya ada cerita benar. Cerita sebuah kota yang didatangi oleh 3 orang Rasul. Bermula ayat 13 sampai 29. Alhamdulillah kita dah sampai ayat yang ke-19. Okey, kalau kita tengok pada ayat 13, Allah cerita tentang sebuah kota, Ashabul Qaryah. Kemudian pada ayat yang ke-14, Allah telah menghantar mula-mula 2 Rasul. Tetapi Rasul ini telah didustakan oleh penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut, ayat nombor 14. Dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala menghantar pula seorang lagi Rasul untuk mengukuhkan kedua-dua Rasul yang telah dihantar sebelum ini. Kemudian pada ayat yang ke-15, ketiga-tiga Rasul ini, mereka, kalau kita baca pada ayat yang ke-15, didapati penduduk kota tersebut telah membangkang. Ketiga-tiga Rasul itu menggunakan 3 bangkangan, walaupun telah dihantar ketiga Rasul. Itu pada ayat nombor 15. Pada ayat nombor 16 dengan ayat nombor 17, ketiga-tiga Rasul ini menjawab kembali pengingkaran, ketidakpercayaan penduduk-penduduk kota tersebut dengan mengemukakan ketiga-tiga alasan. Kemudian pada ayat yang ke-18, penduduk kota tersebut telah mengambil jalan lain, iaitu mereka menuduh kedatangan 3 Rasul itu sebenarnya membawa sial ke dalam tempat mereka, dan mereka telah mengugut dengan 2 ancaman. Yang pertama, mereka mengugut untuk merejam ketiga-tiga Rasul itu, ataupun mereka akan mengenakan azab yang sangat pedih. Kemudian pada ayat yang ke-19, sekali lagi ketiga-tiga Rasul ini mereka mempertahankan akan tujuan mereka diutuskan oleh Allah ke kota mereka. Nah, lepas daripada cerita inilah baru kita nak masuk kepada ayat yang ke-20. Jadi ayat 20 ni tiba-tiba muncul seorang lelaki yang datang daripada hujung kota. Jadi kita baca ayat yang ke-20.
Jadi tuan-tuan dah dapat mengingati kembali bermula ayat 13 sampailah ayat yang ke-20. Jadi kita baca ayat yang ke-20 pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Itu ayat nombor 20. Ayat 20 ni, kalau tuan-tuan amati, kalau kita baca terjemahan dulu, Allah mengatakan wajah. Tiba-tiba datanglah rajulun, seorang lelaki, min aqsal Madinah, dari hujung bandar. Kalau kita terjemah dia ikut perkataan, dia akan jadi tiba-tiba telah datang dari hujung kota seorang lelaki yang cara dia datang tu yas'a, dia datang cepat-cepat, tergesa-gesa dia datang. Apabila dia sampai dekat penduduk kota tu, dia mengatakan qala ya qaum. Dia pun panggil penduduk kota tu, wahai kaumku, dia kata, ittabi'u, ikutlah kalian semua al-mursalin, rasul-rasul yang telah diutuskan. Okey, ayat yang kedua ni kita ambil sedikit waktu untuk ulas dia supaya tuan-tuan dapat sesuatu maklumat yang lebih lengkap. Pertama, lelaki ini siapa? Adakah lelaki ini dikenali oleh ketiga-tiga rasul tu? Kalau kita baca ayat 20 ni, kita dapati lelaki ini dia telah backup tiga rasul tu kan? Adakah lelaki ini ketiga-tiga rasul itu kenal siapa lelaki ini? Tiba-tiba datang minta kepada penduduk kota tu, dengarlah cakap tiga-tiga rasul tu. Siapa lelaki ini? Adakah dia dikenali? Kemudian pula dalam ayat ini ada dua ciri lelaki itu. Pertama, aqsal Madinah. Dia datang dari penghujung bandar, penghujung kota. Kenapa Allah kata penghujung kota? Kita akan kupas. Ciri yang kedua, lelaki ni kenapa Allah kata dia tergesa-gesa? Yas'a, datang keadaan dia yas'a. Yas'a tu apa? Dia tergesa-gesa, cepat-cepat dia datang. Dia datang bukan tempat dekat. Dia datang dari hujung, seolah-olah macam hulu dia datang. Dia datang daripada hulu, dia datang ke penduduk kota tu. Kemudian lelaki ni dia bagusnya, dia tak cakap dekat penduduk kota tu dengan panggilan wahai orang yang keras kepala. Tapi dia panggil ya qaum. Dia kata wahai qaumku, dia kata ikutlah kalian manusia-manusia yang telah diutuskan. Okey. Ayat 20 ni kita kupas dulu. Lelaki ni siapa? Okey. Dalam ayat ini Allah sebut rajulun. Ada tanwin tak? Ada tanwin kan? Rajulun. Okey. Dalam bahasa Quran, kadang-kadang kalau dia nouns, dia kata nama, kadang-kadang Allah akan gunakan ia berbentuk kata nama am. Dia panggil nakirah. Nak tahu kata nama am, dia ada tanwin ke ujung dia. Rajulun. Dia ada lun ke lan ke lin ke, dia ada tanwin. Kadang-kadang Allah ketika dia mengungkapkan sesuatu kalimah, kadang-kadang Allah menggunakan kata nama khas. Dia panggil ma'rifah. Cara nak kenal ma'rifah,
dia ada alif lam sebelum kalimah tu. Ayat ni Allah tak guna ar-rajulu, tapi Allah tukar dia kepada rajulun, dia ada tanwin. Orang belajar tajwid mungkin dia kata rajulun tu itu adalah tanwin masuk kepada huruf ya, idgham ma'al gunnah. Dalam ilmu tadabbur faham ayat, apabila Allah guna tanwin pada naus, kata nama, ia merujuk kepada kata nama am. Am ni umum, menunjukkan kepada kita lelaki ini, seorang lelaki ini adalah lelaki yang tidak dikenali oleh ketiga-tiga rasul tersebut. Rasul tu dia tak kenal lelaki yang datang backup dia orang ni, dia tak kenal. Macam mana kita kata boleh tak kenal? Kerana Allah mengungkapkan menggunakan kata nama am, rajulun. Apa faedah kita belajar nak tahu kata nama am, kata nama khas? Pertama kita kena ingat, ini adalah kalamullah, ini adalah kata-kata Allah. Allah dia mesti ada sebab kenapa dia guna kata nama am. Kalau kita fahami, menunjukkan bahawa lelaki ni kenapa dia backup tiga rasul tu? Rasul tu tak kenal. Menunjukkan bahawasanya lelaki ini bukanlah orang upahan ketiga-tiga rasul tu. Boleh faham tak? Supaya tidak ada alasan penduduk kampung tu kata, lah kau ni yang sokong tiga rasul ni, engkau orang upahan dia kan, kau dibayar kan. Jadi kita, Al-Quran telah tolak semua benda tu dengan Quran kata, tak, lelaki ni tak dikenali oleh tiga rasul tu, sebab Allah guna dia rajulun. Okey, dapat maklumat dia. Yang kedua, kenapa Allah kata dia kenapa Allah letak Aqsal Madinah kat depan? Dia datang dari hujung kota, hujung bandar. Okey, kalau kita baca ayat nombor 13 sebelum ni, kita jumpa Allah panggil penduduk kampung tu adalah penduduk kota tu ashabul qaryah. Tapi pada ayat ni Allah guna aqsal Madinah. Okey, bahasa Quran kalau Allah guna qaryah, kadang-kadang Allah guna Madinah merujuk kepada tempat yang sama lah. Tetapi lelaki yang Allah nak highlightkan ni, dia ni sebenarnya datang dari luar bandar. Penduduk kota yang datang tiga rasul tu sebenarnya adalah penduduk bandar tu. Tetapi lelaki ni datang, dia datang daripada jauh, dia datang. Maknanya Allah nak bagi kita faham, lelaki ni sanggup datang dari hujung bandar. Nampak tak? Cara kita baca dia, cara kita dapat dia tadabbur ni, dia akan bawa kita kepada emosi sekali. Nah, kita baca ni, kita akan duduk sekejap lepas baca ayat 20. Hebatnya lelaki ni, tak kenal tiga rasul ni, kenapa dia backup? Kemudian sanggup dia datang dari jauh tu. Aqsa tu maksudnya jauh, maknanya hujung. Nak menunjukkan apa? Lelaki ni sanggup datang walaupun dari jauh. Dalam masa yang sama, kata para ulama tafsir, macam mana lelaki ni boleh backup tiga rasul ni walaupun dia datang dari jauh? Menunjukkan bahawasanya dakwah tiga rasul ini sebenarnya telah sampai kepada mana? Kepada hujung kota tu. Telah viral. Ada tiga rasul datang satu tempat ni. Faham tak? Macam mana lelaki ni boleh tahu? Menunjukkan bahawa dakwah mereka telah sampai walaupun ke hujung kota. Ni dalam dakwah dia tak boleh penduduk ni saja kena bagi dakwah, tak, walaupun ke hulu pun kena diberikan dakwah. Okey, kemudian lelaki ni kenapa dia datang? Allah kata yas'a, dia datang cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita tahu pada ayat nombor berapa? 18, 19, penduduk kota ni nak buat apa dekat rasul tu? Mereka nak bunuh tiga rasul ni.
Betul tak? Dia berkatakan, kalau korang tak berhenti cakap dakwah, lalarjumannakum, kami akan bunuh. Jadi lelaki ni dia tanpa bertangguh dia cepat-cepat pergi nak mengambil peluang tentang dakwah tu. Itu yang dia datang, dia kata, wahai kaum, ikutlah al-mursalin yang diutuskan. Okey. Ayat nombor 20 ni, tuan-tuan perhatikan baik-baik ya. Betapa lembutnya lelaki ni, dia tak panggil penduduk kata tu, wahai orang-orang yang jahil, keras kepala, tapi dia panggil apa? Wahai kaum, dia kata. Dalam ayat 20 ada satu alasan yang paling kuat sekali kenapa penduduk kota itu perlu ikut 3 rasul tu. Apa alasan dia? Pada perkataan al-mursalin. Kenapa saya kata alasan yang paling kuat? Sebab ayat 21 sekejap lagi, kalau ada waktu kita belajar, lelaki ni dia bawa macam-macam hujah, alasan yang menunjukkan bahawa penduduk kota tu memang perlu ikut 3 rasul. Dalam ayat 20 ni dia gunakan alasan yang paling kuat sekali, iaitu al-mursalin. Okey, tuan-tuan ingat lagi tak? Cerita penduduk kota ni bermula ayat 13 sampai ayat nombor 20. Tuan-tuan jumpa perkataan al-mursalun berapa kali? Tak ingat dah? Tak apa. Bukan tak ingat, tuan-tuan tengah duk ingatlah tu. Dekat ayat 13, tuan-tuan jumpa perkataan pertama al-mursalun. Betul tak? Ingat ya, mursalun maksudnya yang telah diutuskan. Ingat tu perkataan tu. Yang telah diutuskan maknanya siapa yang utus? Allah. Jadi sebenarnya ada 4 kali diulang kalimah yang telah diutuskan, yang telah diutuskan, yang telah diutuskan, yang telah diutuskan. Ada 4 kali. Ayat 13 ada sekali al-mursalun. Ayat 13 sekali, ayat 14 mursalun yang kedua, dan yang ketiga pada ayat nombor 16. Yang keempat pada ayat nombor 20. Kenapa kita nak highlightkan mursalun tu 4 kali? Ingat tak awal-awal surah Yasin, Allah pertahankan Nabi Muhammad ni sebagai apa? Innaka laminal apa? Mursalun kan? Mursalin. Innaka laminal mursalin kan? Tengok. Ada persamaan penduduk kota ini dengan Nabi Muhammad dengan Rasul yang Allah hantar. Jadi saya tekankan makluman ini supaya tuan-tuan dapat mengetahui kenapalah dok baca Yasin. Rupa-rupanya pada cerita ini Allah cerita pasal Rasul yang telah Allah hantar. Jadi ketika mana orang duk baca Yasin tu, sebenarnya Allah seperti mengingatkan dia, ingat Rasul. Hari ni pula Maulidur Rasul cuti. Allah dah susun dah. Ayat 20 ni akan dibincangkan pada hari Isnin. Tentu jelas tak? Rasul ni tuan-tuan bukan satu benda kecil. Dia adalah termasuk dalam rukun iman. Rasul. Apabila sebut Rasul, mesti dikaitkan dengan wahyu. Kena ingat tu. Jadi kita baca Yasin tu, patutlah dibaca pada orang yang hampir mati. Patutlah baca surah Yasin, kelebihan dia boleh hilangkan kesukaran seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Rupa-rupanya banyak diulang bermula ayat 1 sampai ayat 20. Diulang tentang manusia yang telah diutuskan Allah, manusia telah diutuskan Allah, yang telah diutuskan oleh Allah wa Jalla. Baik, daripada ayat nombor 20 ni, apa pengajaran yang boleh kita belajar? Okey, tuan-tuan tak sempat salin pun tak apa, nota nanti saya akan bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bimbang. Okey. Pengajaran pertama, kita dapat belajar dakwah 3 rasul ni sebenarnya telah
sampai keluar bandar. Ni kita telah sebut tadi. Pengajaran yang kedua, dalam ramai-ramai manusia ni, inilah contoh kita boleh belajar. Tak semua manusia akan tolak. Ada juga yang menerima dakwah 3 Rasul tu. Siapa dia? Lelaki ni. Dia seorang, tapi yang tak terima tu ramai. Okey. Macam kita lah, dalam kita bagi nasihat, ada yang dengar, ada yang tak dengar. Dan ramai-ramai anak kita tu, ada yang dengar cakap, yang lain tu tak dengar cakap. Contoh, sabar. Biasalah manusia tu macam tu. Allah bagi. Ada Rasul, seorang pengikut pun tak ada. Ada. Adakah Rasul itu tidak benar? Tak. Dia bukan tengok pada ramai follower dia, tetapi dia sampaikan ataupun belum. Pengajaran nombor 3, sekalipun Rasul itu tidak dikenali, walaupun kita tak kenal siapa yang bercakap tu, tetapi kita kena sokong. Perkara yang benar itu mestilah disokong. Pengajaran yang keempat, sikap prihatin kepada kebaikan lelaki ini. Sekalipun datang dari jauh, dia sanggup dakwah. Tuan-tuan ingat ya, kan kita tahu ayat sebelum ni mereka ugut nak rejam kenapa? Nak rejam 3 Nabi kan? Apa jadi kat lelaki ni? Lelaki ni kan dia minta ikut 3 Rasul. Walaupun datang dari jauh ni, dia sanggup mempertahan 3 Rasul. Nak menunjukkan apa? Sikap prihatin, suka kepada penduduk kota itu dapat hidayah. Okey, tindakan selepas tadabbur yang boleh kita ambil nombor 1. Kita boleh belajar daripada kisah lelaki ni. Kita kena ada kesungguhan, lepas tu kita kena bersegera memberikan nasihat. Ni diambil daripada perkataan yas'a tadi. Cepat-cepat. Kalau kita tahu orang ni aku kena bagi nasihat ni, hari ni juga kena cakap. Tak boleh tunggu esok, tak boleh tunggu minggu depan. Cakap terus, tak perlu ditunggu, tunggu. Jelas tak? Lelaki ni dia tak perlu tunggu-tunggu. Kesungguhan tu walaupun dia datang dari jauh. Kita terpaksalah datang dari jauh ke demi nak bagi nasihat, kita bagi nasihat. Okey, nombor 2, lelaki ni dia punya bijak dia. Dia tak bagi dulu mukadimah. Apa mukadimah dia? Dia tak kata, penduduk kota, saya perkenalkan diri saya sekian dan sekian. Tak ada. Faham tak? Dia tahu dah tak banyak masa dah. Dia terus pergi kepada intipati penting. Dia tak ada mukadimah dah. Dia terus kata, ikutlah Rasul-Rasul yang diutuskan. Kita boleh belajar macam tu. Kalau nak tunggu bagi mukadimah, dah lah 20 minit. Kan? Mukadimah pula bila nak sampai kan? Contoh. Tindakan yang keempat, kita kalau mengajak kepada kebaikan, nak ajak orang kepada beriman sebagainya, kita kena kemukakan hujah yang kuat. Kita kena cari apa alasan ni nak suruh dia ni jadi baik. Lelaki ni diguna alasan apa? Al-Mursalin. Ikutlah Al-Mursalin yang telah diutuskan. Sebab yang utus ni adalah Allah. Jadi ikut mereka yang diutuskan. Okey, tindakan yang kelima, ketika kita berdakwah, kita gunakanlah bahasa yang lunak, bahasa yang lembut. Walaupun kita tahu 3 Rasul ni dah memang ketegak dah, faham tak? Penduduk kota tu kan dia pernah bunuh Rasul kan. Kalau tuan-tuan dengar ada orang sampai nak bunuh orang, nak bagi azab yang pedih, agak-agak panggilan apa nak panggil dekat penduduk kota tu? Kan nak panggil, hoi orang kelas kepala, tak sedar diri. Kena panggil apa? Lelaki ni dia menyebut ya qaum. Jelas tuan-tuan dapat tak banyak pengajaran dan teladan. Okey, kita waktu pun dah masuk 24 minit, dah lebih dah 4 minit tuan-tuan dan puan-puan. Tak sempat masuk ayat yang ke-21, tapi kita baca je ayat dia boleh. Kita dah puan-puan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
Okey, baca terjemahan dia sikit. Allah kata ikutlah, lelaki tu kata ikutlah kalian. Kita jumpa berapa kali lelaki tu kata ikut? Ada berapa kali? 2 kan? Tadi ayat nombor 20 kan dia kata ittabi'ul mursalin. Ayat 21 dia kata lagi ittabi'u, ikutlah kalian. Kenapa ada 2 kali ittabi'u? Nak menunjukkan kepada pengukuhan supaya ikutlah. Dalam ayat 21 ni ada sebab yang kedua kenapa perlu ikut 3 rasul, dan dalam ayat nombor 21 ni juga ada sebab yang ketiga kenapa penduduk kota itu perlu ikut ketiga rasul tu. Sebab yang kedua pada ayat la yas'alukum ajra, 3 rasul tu tak minta upah, dan yang ketiga wahum muhtadun, mereka orang yang mendapat hidayah. InsyaAllah nanti kita akan perincikan ayat yang ke-21 ni sekali lagi pada keesokan pagi bersama dengan pengajaran ayat dan juga bersama dengan tindakan selepas tadabbur. Okey, tapi tuan-tuan faham dekat ayat 21 ni ada 2 alasan lain. Maknanya kalau campurkan ayat 20 dengan 21 ada berapa alasan penduduk kota itu wajib mengikuti 3 rasul tu? Ada berapa? Ada 3. So nanti dalam soalan dalam periksa kalau keluar, contohlah, inilah kita belajar Al-Quran di sekolah-sekolah. Anak-anak kita belajar sekolah, belajar Quran, dia dah kena belajar faham ayat. Cikgu pun keluarlah soalan. Berdasarkan ayat 20 dan ayat ke-21 surah Yasin, nyatakan berapakah alasan wajibnya penduduk kota ini mesti ikut ketiga-tiga rasul tu. Jadi anak kita pun lama-lama dia faham Quran tu. Kalau sekadar menghafal, hafallah, tu bagus dah. Tambah baik lagi pada faham. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dapat jawab tu dengan betul, markah penuh. Okey. Jangan ngomong Okey. Jadi kita pun dah 27 minit, saya rasa dah lebih dah daripada kebiasaannya tuan-tuan perempuan Ke tuan-tuan nak sambung sikit lagi? Cuti kan? Ke tak cuti? Okey, mungkin tuan-tuan ada program yang lain. Jadi saya terus pada pengajaran kita tutup dengan pengajaran dengan tindakan lepas tu kita habis ayat 21 Sikit tuan-tuan boleh tuan-tuan Lepas tu kecemasan. Okey. Ayat 21 ni saya ringkaskan apa pengajaran yang kita dapat belajar. Pengajaran pertama, ikhlasnya para rasul ni dalam menyampaikan dakwah. Mereka tak ada kepentingan peribadi pun. Sebab lelaki tu kata, apa ikutlah 3 rasul ni. Mereka tak minta upah. Mereka tak minta dibayar. Kenapa korang tak nak ikut? Menunjukkan apa? 3 rasul ni ikhlas dia. Dia buat sebab kerana Allah, kerana sayang. Okey, itu pertama. Pelajaran yang kedua dapat kita belajar, para rasul ni kalau dia sampaikan maklumat, dia bagi nasihat, dia bagi peringatan, sebenarnya dia berdasarkan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. SW ni salah tu, kena padam. Tak apa, nanti saya boleh highlightkan. Okey, jelas tuan-tuan dapat Okey, tindakan selepas tadabbur dia apa? Ada 2 saja yang sempat saya masukkan. Nombor 1, kalau kita nak ajak orang kepada dalam dakwah, ajaklah kepada Allah dan Rasul, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ada sekarang, sebab tu orang duk sebut tunggang agama. Pernah dengar istilah tu? Tunggang agama. Ada di kalangan orang-orang yang gunakan agama ni untuk apa? Kumpul kekayaan, kumpul pengikut. Itu salah. Kalau ada orang agama niat, aku ni nak bagi mereka ni suka dekat aku. Aku nak buat satu kumpulan, dia pengikut aku. Aku nak mereka ini beri aku kekayaan. Kalau ada pendakwa-pendakwa seperti itu, dia telah bersalahan dengan
tugas Rasul yang sebenarnya. Menunjukkan tadi 3 Rasul tadi kepentingan pribadi apa pun. Jelas tak? Sebab memang zaman sekarang ni ada yang suka mengumpul follower dia. Lepas tu dia manipulate follower dia. Oh, follower dia kata, Masya Allah, Tok Guru. Yang kaya tu Tok Guru. Macam kes yang berlaku di kita tahu sekarang ni banyak ajaran-ajaran sesat berlaku. Tindakan yang kedua yang dapat kita belajar daripada ayat ni adalah kalau kita nak menyampaikan dakwah, menyampaikan dakwah, kita mesti tak perlu orang nak bagi apa pada kita. Kita hanya ingat balasan dari Allah dan mesti berdasarkan kepada ilmu. Sebab Rasul itu muhtadun. Selesailah ayat nombor 21, insya-Allah nanti kita akan ulang kembali besok pagi. Kita terus kepada ayat nombor 22. Sebab apa nama tuan-puan, saya ambil masa 10 minit lebih pada pagi ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.